Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah Bayu. Dari gunung ke lautan, dari kota Belut sampai ke Kalabakan. Inilah suara rakyat Sabah, bebas, berani, dan berpijak di bumi nyata. Hari ini kita kupas, piaraan Sabah, warisan masih punyai sokongan KBMR antara realiti lapangan dan persepsi politik. Dalam siri jelajah terbarunya di Kunak, Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, sekali lagi menegaskan bahwa partinya masih mempunyai sokongan daripada masyarakat Kadazan Dusun Burut dan Rungus atau KDMR. Satu kelompok politik penting yang sering menjadi penentu kemenangan di pedalaman Sabah. Katanya, keyakinan itu berasaskan rekod pentadbiran warisan selama 22 bulan yang menyantuni semua kaum di Sabah tanpa mengira latar belakang. Siapa kata warisan tiada sokongan KDMR, tegas Syafiee, sambil menamakan beberapa kawasan seperti Liawan, Melalap, Limbahau dan Penampang sebagai bukti kejayaan warisan di kawasan majoriti KDMR pada PRN lalu. Beliau juga menegaskan bahawa warisan akan menekalkan kerusi Kunak. Kerana menurutnya, itu memang kerusi warisan sejak awal dan tetap akan dipertahankan pada pilihan raya negeri akan datang. Namun, sejauh mana keyakinan itu masih berakar di lapangan politik Sabah hari ini? Untuk memahami kedudukan sebenar, mari kita imbas kembali keputusan pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada tahun 2020. Walaupun warisan gagal membentuk kerajaan selepas gabungan rakyat Sabah memperoleh majoriti, parti itu masih mencatat beberapa kemenangan signifikan di kawasan berasaskan komuniti KDMR. Antaranya, di Liawan, calon warisan Rasinin Kautis menang tipis dalam kawasan majoriti dusun. Di Melalap, Dato' Peter Anthony mencatat kemenangan besar sebelum menubuhkan parti KDM. Di Limbahau, Dato' Joel Nuati menang di bawah warisan sebelum akhirnya menyertai GRS. Di Penampang pula, kubu kuat KDMR progresif, Dato' Dara Leking kekal mempertahankan kerusi di bawah warisan, menjadikan Penampang simbol kekuatan Kadazan moden yang masih setia kepada parti itu. Sementara itu, di Kundasang, calon warisan tewas titis kepada PBS, memberi isyarat bahawa ada potensi sokongan KDMR muda yang belum sepenuhnya beralih arah. Tetapi di Tambunan, warisan kalah besar kepada Star, membuktikan dominasi akar umbi dusun dan murut di bawah pengaruh Star masih utuh. Melihat semula pola ini, jelas bahawa warisan pernah berjaya menembusi kawasan KDMR pada PRN 16. Namun selepas pilihan raya itu, sebahagian besar wakil rakyat KDMR warisan berpaling tadah kepada GRS. Akibatnya, kekuatan warisan di blok pedalaman kini tinggal pada simbol dan nostalgia semata-mata, bukan lagi struktur jentera yang aktif seperti dulu. Persoalannya, adakah komuniti KDMR hari ini mula melihat warisan sebagai wadah perjuangan dengan melihat perjuangan Sabah untuk Sabahan dan kekecewaan kepada GRS yang dikaitkan dengan skandal melalui beberapa rakaman video yang tular? Berdasarkan tinjauan lapangan dan pemerhatian politik semasa, pola sokongan KDMR kini semakin berpecah. KDMR di pedalaman timur seperti Nabawan, Suk dan Pensiangan kini lebih condong kepada blok GRS dan Star, disebabkan oleh akses pembangunan luar bandar dan bantuan pertanian. KDMR di kawasan tengah seperti Keningau dan Tambunan pula masih berpecah antara penyokong PBS tradisional dan Star, manakala sokongan kepada warisan semakin mengecil. Namun, KDMR di kawasan bandar seperti Penampang dan Moyog masih menunjukkan kesetiaan kepada warisan, terutama dalam kalangan pengundi muda yang melihat warisan sebagai simbol Sabah for Sabahan. Faktor agama dan sosial turut memainkan peranan penting. Tindakan Syafiee semasa menjadi ketua menteri yang meluluskan cuti umum hari Krismas masih diingati positif oleh masyarakat Kristian KDMR, sekaligus mengekalkan sedikit aura simpati dan penghargaan terhadap kepimpinannya. Dari sudut real politik, blok politik KDMR kini terbahagi kepada 4 kumpulan utama. Pertama, GRS yang merangkumi PBS dan komponen lain dengan pengaruh pentadbiran dan kekuatan akar umbi tradisional. Kedua, Warisan, parti yang masih menjadi simbol identiti Sabah dan mengekalkan sokongan emosional di kawasan tertentu. Ketiga, PKDM, alternatif baharu berteraskan komuniti murut. Dan keempat, Star,
Parti berteraskan ideologi Sabah-sentrik dengan cengkaman kuat di pedalaman dan kawasan Murud Dusun. Kesimpulannya, kenyataan Syafi bahawa warisan masih punya sokongan KDMR ada asas sejarah. Tetapi kekuatannya kini bersifat emosional dan simbolik, bukan lagi struktural. Jika warisan mahu kekal relevan dalam PRN Sabah ke-17, parti itu perlu melakukan rejuvenasi kepimpinan KDMR, aktifkan semula cawangan di pedalaman, dan membuktikan bahawa slogan Sabah for Sabahan bukan hanya kata-kata, tetapi realiti yang memberi manfaat kepada rakyat kampung di pedalaman. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar. Kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya, masih bersama Kita FM, suara dari tanah di bawah Bayu. Jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.